Ya, Alhamdulillah tiba masanya untuk kita ke segmen pembangunan masyarakat ya pada pagi ini. Seperti yang kita berikan di awal pagi tadi, kita akan bercakap berkenaan dengan jangan ku dibuli. Alhamdulillah. Jadi bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Nur Amalizan binti Haji Jamal, merupakan pegawai kerja sosial Jabatan Pembangunan Masyarakat. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah sihat. Baik. Alhamdulillah. Jadi kita gembira rasanya dapat bertemu bersama dengan Puan Nur Amalizan untuk membincangkan satu lagi tajuk yang memang hangat diperkatakan. Ya, memang satu perkara yang bukan satu cerita baharu. Jadi mungkin Puan dapat mengongsikan kepada penonton kita mungkin mukadimah untuk tajuk kita pada pagi ini, iaitu jangan ku dibuli, dan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan buli ini dan apa dia jenis-jenis bulian ni Puan? Mungkin dapat dikongsikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para penonton di rumah. Baik, pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang berleluasa ya, iaitu cash bully. Tetapi sebelum itu Puan, sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya untuk berpantun sebagai pembuka kata ya. Silakan, silakan. Kes bully bermaharajalela banyak berlaku di kalangan remaja. Kepada anak-anakku muda belia, jauhkan bully, bersihkan jiwa. Alhamdulillah. Ya. Sila mungkin dapat diteruskan ni Puan. Baiklah, sekarang kita akan mulakan perbincangan mengenai bully ini ya Puan. Okey. Apa dia bully itu? Bully ialah perbuatan tingkah laku agresif yang berulang untuk menyakiti individu lain dari segi fizikal, mental ataupun emosi. Itu adalah sedikit apa yang dimaksudkan dengan bully ya Puan. Seterusnya, ia juga mempermainkan orang, biasanya orang lemah dengan tujuan untuk menggentak atau menakutkan orang yang berkenaan. Seterusnya, secara umumnya, bully atau jua ialah tingkah laku. Bully ditafsirkan sebagai tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang dengan mengasari atau menyakiti orang lain. Ya, itulah tadi apa dia bully itu Puan. Ya. Jadi kalau tadi bercakap dengan apa yang dimaksudkan dengan bully. Jadi apa sebenarnya jenis-jenis bulian ni Puan? Jenis-jenis bulian ini ada banyak. Sebenarnya tanpa kita sedari bulian ni ada banyak jenis ya. Yang pertama itu bully fizikal. Bully fizikal ni yang melibatkan memukul ataupun menandang, mencuri, menyembunyikan atau merosakkan harta benda orang lain. Ini tanpa orang sedari, kalau merosakkan harta benda orang lain ini pun dikira juga membuli tu. Atau memaksa mangsa bully melakukan perkara-perkara yang tidak diingini. Mangsa mungkin akan diseksa dan dipukul oleh si pembuli ya. Seterusnya bully lisan atau percakapan. Ya, bully lisan itu ialah apa-apa sahaja bully yang dilakukan dengan percakapan, seperti mengusikkah, menghinakah atau menyebarkan kabar-kabar angin. Masa ni kan selalu kena viral-viralkan. Betul. Walaupun belum tahu bandarnya tapi kena viral-viralkan. Itu pun namanya bully juga tu ya. Namanya bully je tu rupanya. Okey. Seterusnya ialah mengancam, mengejek dan menyindir orang lain adalah jenis yang paling biasa berlaku dan tidak kira tempat seperti di sekolah, di kawasan umum, di tempat kerja ataupun di rumah. Itu adalah bully secara percakapan ataupun lisan. Seterusnya bully seperti contoh kes klien yang pernah saya tangani. Beliau pernah bercerita, seorang lelaki, klien saya sekitar umur 14 tahun, beliau tidak mau hadir ke sekolah disebabkan ada rakannya yang membuli. Walhal sebenarnya anak ini ia seorang yang pandai belajar, seorang yang pintar ya. Tapi disebabkan kawan yang membuli beliau, beliau seorang yang ada kekurangan sedikit, kurang pendengaran, kerana bully. Start klien saya tu tidak mau hadir ke sekolah.
Itulah yang dapat saya kongsikanlah. Klien saya pun mulai trauma. Ya, tidak mau sekolah disebabkan kawan yang membuli. Ya, seterusnya bully berkaitan hubungan, iaitu apa yang dilakukan dengan niat untuk membuat seseorang berasa terpinggir atau dipulaukan, seperti dengan keengganan untuk bercakap dengan seseorang atau menggalakkan orang lain untuk membuli dalam beberapa cara, dan si pembuli mempengaruhi rakan-rakan untuk menjauhi mangsa dan tidak dibenarkan ada hubungan rapat. Ini misalkan seseorang itu menghasut kawannya untuk tidak berkawan sama yang seorang lagi. Artinya ia cuba untuk menghasutlah, mempengaruhilah kawan-kawannya lah. Ya, mempengaruhi kawan-kawan yang lain supaya dia mengawani yang seorang itu. Itu merupakan bully, hubungan tu. Ya. Seterusnya cyberbully. Cyberbully ialah melalui penggunaan teknologi. Maklumlah masa ni zaman moden, zaman teknologi ya. Seperti telefon bimbit, message text ataupun media sosial seperti Instagram, Facebook. Ini sangat-sangat mempengaruhi ni cyberbully ni. Okey. Contohnya lagi yang saya dapat bagi, seperti mana kes yang saya tangani juga, seorang klien saya, beliau ni dibuli secara cyber daripada media sosial, iaitu Instagram, di mana klien saya ni telah di message lah dalam Instagram oleh seorang lelaki. Dia mengarahkan klien saya ni untuk menghantar gambar yang tidak senonoh lah, gambar beliau lah tu. Jadinya digertaknya lagi, diubutnya lagi. Katanya kalau klien saya tidak menghantar gambar itunya, akan ada terjadi sesuatu. Diugut. Diugut. Dia pernah sugut. Itulah termasuk cyberbully. Kita mesti berawas-awas. Betul. Pasal kanak-kanak masa ni lagi mudahan kan terpengaruh, terdedah dengan media sosial. Media sosial, betul. Okey. Seterusnya bully secara terang-terangan ya. Secara terang-terangan itu ialah seperti katakan mencaci, menghina ataupun menyakiti hati ya. Ini sering juga terjadinya, kadang-kadang tanpa disedari, kalau kata-kata yang terlepas dari mulut tanpa disedari boleh menyakiti hati orang juga kan, ya kan. Contohnya, saya ini suka memberi contoh banyak ya. Silakan. Kawan ni sudah tergundut, ada orang mengguna kau kan ni, cuba cermin diri. Dari segi kata-kata itu pun dikira juga sebagai ni orang bully secara terang-terangan. Dengan kata-kata kesat yang boleh memberikan impak kepada hati yang menerima ni lah. Orang kalau dalam bahasa kita ni yang boleh merusik hati. Betul. Walaupun ni orang dalam ia beribun kah ataupun sebaliknya, kita tidak tahu, tapi yang mangsa ni ia terusik hati, mengambil hatinya kita ni. Mengambil hati, betul. Okey. Seterusnya tindakan atau kata-kata yang menakutkan, memalukan, menghina atau menjatuhkan maruah, termasuk kritikan atau teguran yang diberikan secara menengking dan melampaui batas. Ini artinya kalau yang memberi teguran yang secara berterang-terangan yang dapat merusak hati pun dikira juga sebagai bully. Contohnya kalau di kerajaan lah, karena ketua itu kadang-kadang macam menegur orang bawahannya nyara secara tidak profesional lah. Kadang-kadang di depan umum ataupun di depan orang lain, which is boleh merusik hatinya lah. Cuma tu kalau itu pun dikira sebagai bully secara terang-terangan tu. Alhamdulillah. Jadi kita telah mengetahui jenis-jenis bully ni. Tadi diterangkan bully secara terang-terangan, cyberbully yang memang semakin memang bukan sesuatu yang baru, dan sekarang ni memang kebanyakan sudah kita ni dengan adanya cyberbully, bully berkaitan hubungan dan juga bully lisan, percakapan dan juga bully fizikal. Jadi ini sebenarnya memberikan satu impak yang agak negatif, terutama sekali dari segi fizikal dan juga mental mangsa tersebut. Jadi mungkin pun dapat menerangkan kepada penonton kita ni apakah sebenarnya faktor ataupun punca bully ini terjadi ataupun berleluasa? Ya, baik. Antara faktor yang boleh terjadinya bully ini, yang pertama ialah
terlalu mengikutkan geladak jiwa. Artinya maksudnya ini di sini ia terlalu mengikutkan perasaan ataupun hawa nafsu lah, yang macam tanpa memikirkan apa kesan yang terjadi selepas itu. Macam itulah. Okey. Seterusnya ialah membuli kerap merasa tidak selamat, cemburu dan rasa tidak dihormati oleh seseorang yang lebih muda, khususnya di mana mereka perasaan mereka sebagai pemegang kuasa atau ketua mulai kurang dan tidak dihormati. Seterusnya ialah pembuli merasa kurang kasih sayang atau kurang perhatian dari keluarga. Ini juga faktor penyebab pembuli ya. Sebabnya mungkin si pembuli itu kurang perhatian daripada keluarga ya. Contohnya ibu bapa yang bercerai atau penderaan rumah tangga atau terjerumus ke arah gejala yang negatif seperti dadah atau boleh memberikan impak atau kesan kepada anak-anak. Seterusnya ialah pengaruh media elektronik. Ialah aksi ganas yang ditonjolkan dalam drama atau filem tempatan maupun antarabangsa yang mudah diakses oleh remaja. Artinya macam masa ni kan cerita-cerita drama ataupun movie boleh membagi kesan impak negatif kepada remaja-remaja masa ni ya. Seperti adanya aksi-aksi keganasan ataupun perkelahian atau yang perlu ditapis supaya Indah dapat memberi kesan impak negatif kepada remaja sekarang ya. Okey. Ya, alhamdulillah. Jadi itu antara yang telah dikongsikan ya, antara faktor dan juga punca lah kenapa terjadinya buli ini. Jadi memangnya suatu perkara yang kita rasa bukan sesuatu yang baik ya, dan juga ini perlu diambil peranan juga kepada para ibu bapa khususnya dan juga para pihak sekolah apabila menangani gejala buli ini. Jadi kalau menurut pendapat puan sendiri, apakah antara peranan para ibu bapa khususnya dan juga para pihak sekolah dalam sama-sama menangani gejala bulian ini, puan? Iya. Antara peranan ibu bapa sebagai role model ini, ia membagi impak besar terhadap kehidupan kanak-kanak. Apa yang sering dilakukan dan diperkatakan oleh ibu bapa, ia juga menjadi cerminan kepada kanak-kanak. Oleh itu, ibu bapa haruslah menjadi pendengar yang baik terhadap anak-anak. Contohnya macam kalau anak-anak itu kan bercurhat ataupun memberitahu arah indungnya, banyak aku kena bully macam ni, seharusnya ibu bapa harus bertindaklah mendengarkan apa yang diceritakan itu. Soalnya contohnya sebabnya saya pernah menangani kes klien saya juga yang memberikan alasan ia pernah memberitahu kepada ibu bapanya, ya, tapi ibu bapanya tidak ambil peduli katanya macam itu, dan akhirnya membagi kesan impak negatif kepada klien saya itu sendiri macam itu. Ya. Okey, seterusnya peranan guru sekolah. Guru yang sering berada di sekeliling anak murid semasa sesi persekolahan mestilah mengambil tindakan yang tegas kalau ada melihat murid-murid kena buli dan sebagainya, dan juga guru berperanan untuk sentiasa memantau tingkah laku murid di sekolah. Berikan taklimat atau sesi ceramah dan sebagainya lah supaya memberi kesedaran kepada semua murid-murid di sekolah ya. Ya, alhamdulillah. Jadi itulah antara sedikit sebanyak ya peranan para ibu bapa dan juga pihak sekolah dalam sama-sama kita ni menangani kes-kes bulian ni. Kadang-kadang anak-anak ni ia sudah menyuarakan kepada para ibu bapa mereka, tetapi sebenarnya para ibu bapa ni perlu juga mengambil berat dan juga mendengar, menjadi pendengar yang baik kepada anak-anak kita ni. Apakah permasalahan mereka di sekolah, apa aktiviti-aktiviti mereka. Cuba untuk mendengar, walaupun kita ni ianya sesuatu yang mungkin dianggapnya remeh, tapi sebenarnya ada sesuatu yang tersirat ya, yang ingin diluahkan. Jadi itulah pentingnya untuk kita ni mendengarkan luahan anak-anak ni, apatah lagi mereka ni seorang yang pendiam ya, yang jarang bercakap. Jadi memang sering menjadi mangsa kepada bulian ni. Jadi untuk kesimpulannya ni puan, sebelum kita mengakhiri untuk tajuk kita ni, jangan kudi bulian ni, apakah nasihat kepada para ibu bapa dan juga kepada anak-anak kita ni ya dalam menangani kes bulian ni? Iya.
Sebagai kesimpulan, saya juga ingin menasihatkan anak-anak muda di luar di sana, khususnya para remaja, jangan sekali-sekali cuba untuk mendekatkan diri dengan kegiatan membuli, ya. Fikirkan kesannya apa yang akan terjadi terhadap sekiranya melakukan aktiviti membuli ini. Dan juga para ibu bapa di sana juga harus memberikan perhatian yang lebih, ya, terhadap anak-anak mereka, dan juga guru di sekolah juga berperanan untuk melihat-lihati ataupun memperhatikan anak-anak di sekolah di sana. Baik, sebelum saya mengakhiri sisi perbincangan ini, izinkan lagi saya, ya, untuk menyampaikan sebuah pantun. Ya. Bangsa Melayu, bangsa mulia, terkenal dengan sopan santunnya. Buli diamal merosak jiwa. Bermuafakatlah hidup menuju jaya. Alhamdulillah. Terima kasih, ya, Puan Nur Amalizan Haji Jamal, dengan pantunan tadi. Memang satu pantun yang baik, dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Puan Nur Amalizan Haji Jamal, merupakan pegawai kerja sosial Jabatan Pembangunan Masyarakat, kerana berkesudian untuk berkongsi maklumat berkenaan dengan Jangan Kudi Buli ini. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.